Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. S. Martan dan Sophia selaku pengajar dan pensyarah untuk subjek SCCA 1013, pengenalan kepada komunikasi. Untuk hari ini, pembentangan kami bertajuk komunikasi organisasi di dalam Jabatan Kerja Raya. Saya Ahmad Yusof Amin bin Ahmad Sobri bernambah matrik 301495 dan rakan-rakan saya Vicky Nesh Wari Kesavan 302458, seterusnya Komati Sina Kulandai 302465. Kami akan menyentuh berkaitan komunikasi organisasi di dalam Jabatan Kerja Raya melalui WhatsApp. Komunikasi organisasi di era baru terjadi perubahan drastis dalam metod komunikasi. Seperti yang kita lihat pada ketika ini, penggunaan internet, penggunaan WhatsApp, penggunaan telefon amat meluas di kalangan pekerja-pekerja di dalam sesebuah organisasi, diikuti dari peringkat atasan, pertengahan dan peringkat pekerja bawahan. Pertama, kita akan masuk berkaitan dengan perkenalan komunikasi organisasi. Komunikasi adalah untuk menyampaikan maklumat yang betul pada waktunya untuk ahli organisasi itu untuk meningkatkan prestasi perorganisasian. Di dalam sesebuah organisasi, pihak atasan mesti berkomunikasi agar cadangan pekerja bawahan ini membantu mereka untuk membuat keputusan dalam strategi organisasi. Komunikasi organisasi juga mendorong pekerja untuk menjadi lebih produktif, lebih positif dalam kerja mereka dan prestasi kaki tangan. Menurut Pace and Fowlers berpendapat bahawa komunikasi organisasi suatu perilaku yang terjadi dalam sebuah organisasi, bagaimana orang-orang di dalamnya ikut terlibat dalam proses tersebut dan melakukan transaksi berupa bertukar makna. Dapat disimpulkan bahawa komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi di dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerima serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi tertentu itu. Okey. Seterusnya kita akan masuk dalam konsep proses komunikasi organisasi di dalam Jabatan Kerja Raya Malaysia. Konsep komunikasi dan konteks organisasi sering dikaitkan dengan tindakan komunikasi yang dirancang. Organisasi melihat komunikasi strategik ini sebagai strategi yang terdiri daripada proses pembuatan keputusan yang munasabah untuk mencapai visi, misi dan misi organisasi Jabatan Kerja Raya. Seterusnya, komunikasi yang diguna pakai di dalam Jabatan Kerja Raya adalah melalui aplikasi WhatsApp. Seperti yang kita tahu, aplikasi WhatsApp ini digunakan di Malaysia secara meluas. Secara meluas maksudnya bukan sekadar di peringkat jabatan kerajaan, namun di peringkat swasta, di peringkat pusat pengajian juga turut terlibat menggunakan aplikasi WhatsApp ini dengan secara meluas. Perkembangan teknologi komunikasi penggunaan WhatsApp amat penting dalam Jabatan Kerja Raya untuk melakukan kerja-kerja seperti menghantar notis, sebut harga, notis tender dan komunikasi antara pekerja sendiri di dalam Jabatan Kerja Raya itu. Selain itu, data dalam WhatsApp ini juga dapat diperolehi dengan cepat dan pelbagai lagi fungsi dalam WhatsApp ini yang memudahkan penggunaan seperti menghantar dokumen, teks, foto, mesej suara
dan lain-lain. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentangan seterusnya. Dipersilakan. Selamat sejahtera kepada rakan-rakan sekalian dengan Dr. Matandin Subaya. Nama saya Komiti Cina Kulontai nombor matrik 302465. Pada hari ini, saya nak menerangkan kepentingan memahami konsep dan proses komunikasi yang terlibat dengan penggunaan WhatsApp dalam komunikasi organisasi Jabatan Kerja Raya. Proses komunikasi yang terlibat dalam penggunaan WhatsApp dalam organisasi seperti Jabatan Kerja Raya merangkumi sumber pengirim, saluran, mesej dan penerima. Dalam sesebuah organisasi, proses komunikasi melibatkan pengantaran mesej kepada penerima. Biasanya pengirim merangkap mesej yang disampaikan melalui saluran seperti WhatsApp. Seterusnya diantar kepada penerima mesej tersebut. Komunikasi yang berkesan dalam sesebuah organisasi merupakan nadi kepada organisasi itu sendiri. Hal ini adalah komunikasi merupakan saluran yang penting sebagai penyalur maklumat, idea dan arahan. Dalam konteks Jabatan Kerja Raya Malaysia JKR, proses komunikasi memainkan peranan penting dalam memastikan pelaksanaan projek yang cekap, memupuk kerjasama dalam kalangan pasukan dan menyumbang kepada kejayaan keseluruhan organisasi. Antara kepentingan memahami proses komunikasi yang terlibat ialah dapat meningkatkan kecekapan dan penyelarasan projek. Organisasi JKR merupakan organisasi yang mempunyai tanggungjawab dalam melakukan perancangan dan melaksanakan projek infrastruktur awam. Oleh itu, proses komunikasi yang jelas dan tempat adalah penting bagi organisasi JKR agar mencapai objektif projek tarikh akhir dan meningkatkan pencapaian mereka secara keseluruhannya. Selain itu, komunikasi yang berkesan, jelas dan tempat dapat mengurangkan risiko salah faham, kelewatan dan kesalahan yang merugikan. Kepentingan memahami proses komunikasi dalam organisasi JKR juga merangkumi pembinaan pasukan dan sikap kerjasama dalam pasukan. Organisasi JKR merangkumi pelbagai jenis pasukan yang melaksanakan tugas mengikut jawatan masing-masing seperti jurutera awam, arkitek, juruukur dan kaki tangan pentadbiran. Proses komunikasi yang tersusun dan berstruktur dalam WhatsApp membolehkan memupuk kerjasama dan sinergi dalam kalangan pasukan JKR. Selain itu, kepentingan memahami proses komunikasi dalam organisasi JKR juga termasuklah dapat mengurangkan risiko dan menyelesaikan masalah. Pelbagai projek yang melibatkan projek infrastruktur dalam JKR sering menghadapi cabaran yang tidak dijangka seperti perubahan cuaca, cabaran dari segi peraturan tertentu dalam isu tapak projek. Oleh itu, apabila proses komunikasi yang dilakukan secara jelas, maka sebarang masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan lebih berkesan. Selamat sejahtera kepada Dr. Matandin. Nama saya Wikinishwari K7, nombor matrik saya 302458. Saya nak terangkan tentang sumbangan dan kesan proses komunikasi organisasi JKR di Malaysia dalam kalangan masyarakat. Yang pertama, penerangan dan penyampaian maklumat. Tugas JKR adalah untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai mengenai projek pembinaan, jalan raya, infrastruktur dan kemudahan awam. Yang kedua, mereka memberi masyarakat penjelasan yang jelas dan terperinci tentang projek-projek ini. Selain itu, kerjasama dan konsultasi. Dalam proses komunikasi JKR, masyarakat dinasihatkan tentang rancangan pembinaan. Mereka menggalakkan orang ramai untuk mengambil bahagian dalam projek untuk memberikan pandangan dan maklum balas tentang bagaimana projek itu boleh disesuaikan dengan keperluan setempat. Seterusnya, pengurusan aduan dan maklum balas.
JKR berurusan dengan aduan yang berkaitan dengan jalan raya, kemudahan awam atau sebarang isu infrastruktur. Mereka memastikan maklum balas pantas untuk memenuhi keperluan masyarakat. Seterusnya, keterbukaan dan kepercayaan. JKR mendapat kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang berkesan. Hubungan yang kukuh dibina melalui transparansi dalam menyampaikan maklumat dan memenuhi keperluan masyarakat. Seterusnya, komunikasi berterusan membuatkan masyarakat lebih sedar tentang projek pembinaan dan pemeliharaan infrastruktur. Kepentingan dan faedah projek ditingkatkan melalui pendedahan ini. Seterusnya, pemberitahuan terhadap perubahan. Komunikasi yang berkesan membantu masyarakat menerima perubahan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Pemahaman yang lebih baik membuatkan masyarakat lebih sedia untuk menerima perubahan yang diperlukan. Sebagai kesimpulan, projek komunikasi JKR dengan masyarakat adalah penting untuk memastikan kedua-dua pihak mempunyai pemahaman yang saling memuaskan. Untuk memastikan pembangunan infrastruktur mempunyai kesan yang baik terhadap masyarakat, beberapa perkara penting ialah menjadi lebih terbuka untuk mendidik orang ramai dan memberi nasihat kepada orang lain. Sekian, terima kasih.